Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita rafa'kan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang menghidupkan kita, yang mengumpulkan kita dalam majlis ilmu, yang telah memberikan kita kekuatan, kesihatan, dan mudah-mudahan Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat untuk menjadi bekalan kita di akhirat kelak dan memberatkan timbangan kita dan mempermudahkan bagi kita jalan ke syurga. Amin ya rabbal alamin. Kita masih lagi membicarakan tentang ayat dalam surah An-Naba yang berkaitan dengan peristiwa setelah Allah menceritakan sifat rububiyah dia. Ya, maka kita menyaksikan beberapa ayat yang berkaitan bermula daripada ayat yang ke-17 yang kita bicarakan pada pelajaran yang lepas, dan beberapa sifat yang dikatakan An-Nafakh. Ya, An-Nafakh ini adalah satu tiupan sangkakala yang berlaku kepada hari kiamat dan selepas kiamat. Dan kita telah bicarakan tentang hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkaitan dengan berapa lamakah ataupun jarak di antara tiupan sangkakala pertama dan tiupan sangkakala yang kedua. Pada tiupan sangkakala pertama itu adalah hari kehancuran alam semesta. Yang ini penutup alam kita ni adalah hari tiupan sangkakala yang pertama, hari kehancuran. Na'udzubillah, ya, perjalanan itu bagi kita yang mempelajari agama ianya makin dekat dan makin rapat dengan kita. Kenapa? Dengan keadaan tanda-tanda yang Rasulullah ajar bagi tahu kepada kita, tanda-tanda kiamat kecil. Ya, sudah banyak, sudah hampir habis kalau ikutkan. Dan alhamdulillah, ya, macam buku yang ada ni, Berakhirnya Dunia Hari Ini, tanda-tanda kiamat besar dan kecil ini merupakan satu perkara yang amat penting. Ya, kalau kita nak tahu kita ni tua ke tidak, pertama kita kena tahu umur kita, kan? Masuk 40 dah kategori dah nak tua. Ya, 40. Okey. Abu Muaz muda lagi, kan? Okey, alhamdulillah. Kan dah tua dah. Okey. Dan umur 40 itu adalah umur had yang membezakan antara usia yang dikatakan matang, yang Rasulullah diberikan wahyu pada usia 40 tahun. Dan waktu berkaitan umur 40 tahun juga disebutkan di dalam Al-Quran. Dan 40 tahun itu juga yang mengeluarkan semua penyakit-penyakit kita. Uban kita keluar, darah tinggi keluar, kencing manis. Tapi sekarang, zaman sekarang, kencing manis pun 20-an pun dah ada kencing manis. Yang darah tinggi umur belah tahun pun dah ada. Subhanallah. Ala kulli hal. Ya, nak menceritakan bahawa perjalanan itu berlaku dengan keadaan sikit demi sikit. Ya, berarti tanda kita tua tu begitu keadaannya. Ya, sampai satu tahap bila dah masuk ke 60, ya, Rasulullah kata kebanyakan umat aku mati di antara 60 ke 70, kan? Berarti 60 itu adalah 60 tahun hijrah, bukan 60 tahun Masihi. 60 tahun hijrah sampai ke 70, dan sedikit sangat yang melepasinya, dan sedikit sangat yang melepasi pula ada dua kategori. Pertama, dia sehat, maksudnya sehat tu dah tak sehat sebenarnya, tapi yang kedua nyanyuk. Kalau nyanyuk, sakit. Ya, oleh kerana itu, itulah had perjalanan kita. Ya, perjalanan kita yang kita sampai 60 tahun, 70 tahun pun nak happy birthday lagi, kan? Aduh, 70 tahun nak sambut hari jadi lagi. Kenapa tak sambut hari mati? Ya, tak apalah, kita raikanlah, ya. Saya nak sambut hari jadi, bagikan mak nanti ataupun nenek kita yang nak sambut hari jadi itu hadiah kain kapan. Ya, ataupun hadiah kek bentuk kubur. Ya, nak sangat. Pasal saya teringat menarik pula kek bentuk kubur. Okey, ala kulli hal, ya, sudah-sudahlah tu. Ya, umur dah makin tua, kubur dah panggil. Umar dah kata pergi, kubur dah kata mari. Ya, kubur dah kata mari. Ya, orang-orang pun dah tak larat nak jaga. Orang-orang duk jaga harta pusaka kita je nanti. Ya, subhanallah. Baik, begitulah keadaan dunia.
Begitulah keadaan dunia yang mana ianya makin lama makin menggerunkan, makin lama menuju ke hari-hari tua, dan hari-hari tua itulah yang banyak masalah yang kita akan saksikan. Maka kehancuran, kemuncak kehancuran alam semesta itu mengisyaratkan hari terakhir dunia ini. Baik. Jadi kita lihat di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari berkaitan dengan nafakhtain, ya, tiupan sangkakala. Di antara tiupan sangkakala pertama dan kedua adalah 40. 40 apa? Wallahu alam, 40 hari, 40 jam, 40 tahun ke? Wallahu alam, ilmu di sisi Allah. Kemudian Rasulullah SAW telah menceritakan kepada kita bahawa kita akan dibangunkan, dibangkitkan dengan tulang sulbi. Ya, tulang yang Allah jadikan, tulang sulbi itu, disitulah benihnya kita dihidupkan. Dan kita dihidupkan seperti mana yang kita dah cerita pada pelajaran yang lepas sebagai ulangan, bahawa kita dihidupkan dalam keadaan kejadian Adam yang pertama dahulu 60 hasta, tidak berpakaian dan bertelanjang, tidak berkhitan. Kemudian kita dihidupkan dalam keadaan begitu, kemudian barulah perubahan-perubahan itu akan berlaku. Seperti mana yang Rasulullah SAW katakan, orang yang pertama berpakaian adalah Nabi Ibrahim. Dan sudah tentu kekasih Allah yang disebutkan itu adalah Rasulullah pun juga termasuk orang yang akan memakai pakaian yang pertama sekali. Dan para nabi yang kita kategorikan dalam Al-Quran, tahap-tahap ini, minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin, mereka ini akan layak mendapat pakaian yang pertama sekali. Dan bila seseorang itu telah mendapat pakaian, itu mengisyaratkan orang itu di antara orang yang terbaik di akhirat kelak. Orang itu adalah orang istimewa. Dan kita menyaksikan seperti mana yang disebutkan Rasulullah SAW tentang orang yang mati di haji, di waktu haji dan waktu umrah. Ya, melakukan haji dan umrah, bertalbiyah dalam berihram. Dan kita menyaksikan juga kalimah yang Rasulullah sebut, para syuhada yang bangun dalam keadaan basah dengan darah-darah yang masih lagi mengalir, bau haruman kasturi. Maka mereka ini adalah orang-orang yang terpilih. Dan mudah-mudahan kita termasuk di kalangan mereka yang terpilih. Amin. Adapun orang yang bermulanya dengan peluh, ya, peluh yang naik sampai ke buku lali, sampai ke kerana kedudukan matahari yang begitu dekat. Maka di situ juga mengisyaratkan kepada kita dosa-dosa itu telah berada pada orang tersebut. Berarti orang tu di antara orang yang bermasalah. Dah ada peluh tu bermasalah. Dan kita kena ketahui juga, kerana apa? Kedudukan di mahsyar ianya memerlukan keimanan dan keyakinan. Kedudukan di mahsyar bukan sebarangan kedudukan. Ya, keadaannya menggerunkan, keadaannya menakutkan. Kalaulah Rasulullah SAW mengatakan al-amru asyad ya Aisyah, apa yang berlaku pada ketika itu adalah terlalu menakutkan, ya, mengisyaratkan kepada kita, kita perlukan bantuan-bantuan, tidak dinafikan. Perlukan bantuan-bantuan. Kalau tara kita nak pergi ke Batu Salam pun nak bantuan, kan? Kenderaan, itu satu bab. Dah ada kenderaan, nak bantuan apa lagi? Google Map, Waze, kan? Itu pun tadi jam katanya. Oh, daripada serendah tadi, oi, accident. Lori, dua lori berapa kereta, satu start petang, tengah hari ni. Tapi Alhamdulillah lalu tadi dah clear. Sebelum tu pula, budak mati lah kena langgar di motor, kereta kan, hancur kepala dia. Ya, subhanallah. Tengah nak datang sini, lori pula terbakar dekat Jalan Duta tu. La ilaha illallah. Hari ini macam-macam, ya. Allah ujikan. Nak menceritakan kepada kita bahawa kita memerlukan bantuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala di mahsyar sana. Dan bantuan-bantuan itu ada. Bantuan-bantuan itu ada. Maka kita kena cari. Ya, ini satu kerja pula, homework kita. Cari apakah bantuan-bantuan yang akan berlaku di mahsyar. Boleh? Ya. Syekh Hamidun, boleh buat? Nanti bagi kat saya buat buku. Okey, di antara bantuan dia, ya, kita bagi. Di antara bantuannya adalah lindungan Arash Ar-Rahman. Dia ada beberapa lindungan. Selain daripada Arash Ar-Rahman, ada lindungan yang lain. Menarik. Ya, menarik. Selain daripada itu, ya, di antara bantuan Allah pemudahkan muka dia ceria di akhirat kelak. Bagaimana nak dapat keceriaan itu? Dan ada lagi yang perlu kita cari, ya, di dalam hadis-hadis yang berkaitan dengan bantuan-bantuan di sana secara tak langsung, ya. Syafaat itu termasuk dalam kategori bantuan.
Syafaat. Okey? Baik. Kemudian Allah mengatakan, Rasulullah mengatakan, summa yunzilullahu minas sama'i ma'an fayambutu kama yambutul baqlu laisa minal insani syai'un illa yabla illa 'azman wahidan wa huwa 'ajbu dzanabi wa minhu yurakkabu khalqu yaumal qiyamah. Kemudian Allah menurunkan air dari langit sehingga mereka pun tumbuh seperti sayuran. Tidak ada yang tidak punah dari manusia kecuali satu tulang, iaitu tulang ekornya. Darinya lah makhluk itu dihidupkan kembali pada hari kiamat. Kita beriman. Ya, hadis sahih, kita beriman tanpa banyak bicara. Tuan-tuan dan perempuan, walaupun hadis ini begini, di kalangan manusia dia tidak beriman dengan hadis yang begini. Ya, bagaimana itu yang jadi kepada kafir Quraisy yang mempertikaikan kejadian bagaimana Allah akan jadi diangkatnya tulang di padang pasir itu, dia buat macam itu. Ya, kenapa dah reput tulang tu menjadi abu, habuk ataupun debu yang berterbangan. Lalu dia kata, adakah Allah akan jadikan ini? Kita lihat pada penafsiran Quran dalam surah-surah yang berkaitan, mereka angkat tulang tu. Lalu dia kata, Allah boleh jadikan ke? Kerana apa? Kerana mereka mempertikaikan kedudukan Allah itu sebagai Rabb. Mereka tak percaya bahawa Allah itu mampu menjadikan. Itu masalah keimanan mereka. Dan bagi kita, bila datang hadis yang sahih, beriman tanpa banyak bicara. Ini kaedah yang penting, ya. Usul yang perlu kita pegang. Usul ini adalah usul yang dibawa oleh para sahabat radhiyallahu anhum, yang mana datang ayat Al-Quran, yakni datang hadis Nabi yang sahih, tanpa bicara, aku beriman. Ambil tu, usul tu. Kenapa? Kalau kita nak mendapat title sebagai As-Siddiqin, seperti mana Abu Bakar As-Siddiq, ya, Abu Bakar As-Siddiq dapat gelaran dia macam mana? Al-Amin Rasulullah kita tahu. Tetapi Abu Bakar As-Siddiq yang membenarkan dalam peristiwa Isra sahaja, Mi'raj, dah terus dia confirm, dia beriman. Jika Muhammad berkata begitu, ya, lebih daripada itu aku percaya. Nampak tak? Oleh kerana itu, beriman dahulu. Apa juga hadis-hadis Nabi yang sahih, beriman dahulu. Jangan guna akal untuk membicarakan. Jangan. Tuan-tuan dan perempuan, tolong jangan. Ini hadis. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Ya, dia tidak berkata melainkan mengikut hawa nafsu, melainkan wahyu yang diwahyukan kepadanya. Ini dia kaedah kita. Kalau kita mula mempertikaikan, itu yang jadi orang yang membicarakan ilmu kalam, ya, membicarakan tentang kisah hadis jariyah tu kan, ya, nuzulnya Allah ke langit bumi. Itu kesnya bila dia masukkan akal untuk membicarakan urusan Allah. Tak boleh. Kaedah ini bukan kaedah para sahabat. Kaedah para sahabat beriman. Logik tak logik pun kena terima. Kenapa? Itu iman. Hadis sahih tanpa banyak bicara. Subhanallah. Kalau kita mula membicarakan, mempertikaikan bagaimana, itu yang menyebabkan kita tak kenal Allah itu dengan betul, dan kita macam tak thiqah dengan Rasulullah sebagai Rasul. Okey? Boleh faham kan? Kerana ini usul. Ya, kalau kita nak menjadikan diri kita sebagai generasi yang awal, itu yang diketengahkan. Keimanan tanpa banyak bicara. Oleh kerana itu para sahabat dia tak banyak bicara, beriman. Apatah lagi bahasa yang digunakan oleh Rasulullah adalah bahasa Arab. Arab baku kita katakan. Arab baku, Arab pure tu, original punya Arab. Kita yang bukan Arab duk sibuk-sibuk nak bicara kan, ya, bahasa Arab kononnya kita ingat kita ni hebat. Tak. Rasulullah bila berbicara bahasa Arab, jelas para sahabat faham. Ya, para sahabat faham apa yang dimaksudkan dengan hadis jariyah tu, ataupun nuzul Allah ke langit bumi tu. Mereka faham tanpa banyak bicara kerana bahasa mereka. Datang kita lah yang jadi masalahnya. Datang bukan kita. Ilmu falsafah itu yang menyebabkan kita berkeceramuk otak kita. Keimanan tak ada, akal kita dahulukan. Silap. Pada agama bukan akal. Pada agama adalah wahyu. Hadis sahih Al-Quran kita terima tanpa banyak bicara, sami'na wa ata'na. Okey? Baik. Dalam bab ini kita menyaksikan Allah mengatakan kita ini, Rasulullah mengatakan Allah akan menjadikan kita semula dengan biji, apa dia? Tulang sulbi itu. Bagaimana? Jangan masuk, itu urusan Allah. Kamu nak masuk buat apa?
Bila ada hadis, maka kita masuk. Kalau tak ada hadis, diam. Tetapi Allah kumpulkan. Bagaimana Allah kumpulkan? Fa'alu lima yurid. Dia boleh buat apa saja. Benih itu dah ada di kubur-kubur tu, dia boleh kumpulkan. Kalimah hanya satu je, kun fayakun, maka dia akan terjadilah semuanya itu. Itu kehebatan Allah. Kalau kita nak bicara macam mana, itu akal kita. Ya, akal kita berbahaya. Baik. Bab kata orang mungkin ya. Mana boleh mungkin? Dalam bab agama tidak ada mungkin. Mesti kita beriman. Ya, kalau tak rosak keimanan kita. Baik. Kemudian Allah menceritakan lagi di dalam ayat ini berkaitan, kita baca balik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna yawmal fasli kana miqata. Surah An-Naba ayat ke-17. Yawma yunfakhu fis suri fata'tuna afwaja wa futihatis samaa'u fakanat abwaba wa suyyiratil jibalu fakanat saraba. Sesungguhnya hari keputusan itu adalah suatu waktu yang ditetapkan, yaitu hari pada waktu itu ditiupkan sangkakala, lalu kamu datang berkelompok-kelompok, dan dibukakanlah langit, maka terdapat beberapa pintu, dan dijadikan gunung ganang, dan dijalankan gunung ganang, maka menjadi fata morganalah ia. Okey, ini nak bicarakan kejadian kiamat, dan selepas kiamat itu, maksud dalam ayat ini selepas pertama tiupan sangkakala pertama, dan kemudian tiupan sangkakala kedua yang menghidupkan. Dan memang waktu itu bumi dah hancur. Apabila kejadian kiamat, ya, tiupan sangka kedua, bumi dah tak ada, alam semesta dah sunyi sepi, semuanya milik Allah dalam keadaan yang menggerunkan. Yang Allah mengisytiharkan, ainal mutakabbir, mana dia orang yang sombong. Oleh kerana itu kita dalam bab-bab ini berhati-hati. Ya, bila datang dalil Al-Quran dan Sunnah, beriman, jangan kita mempertikaikan. Bila kita mempertikaikan, itu tandanya takabbur, sombong. Ya, mempertikaikan. Iblis dia tu derhaka, kafir, itu disebabkan kesombongan. Aba wastakbar, dahlah tak mau sujud ikut arahan Allah. Aba, dia ingkar, wastakbar, dia sombong. Ya, dia sombong. Okey, baik. Jadi di sini kita lihat Allah menceritakan yang pertama sekali berkaitan dengan neraka jahanam. Okey. Inna jahannama kanat mirsada lit-taghina ma'aba labithina fiha ahqaba la yadhuquna fiha bardan wala syaraba illa hamiman wa ghassaqa jazaa'an wifaqa innahum kanu la yarjuna hisaba wa kadzabu bi ayatina kidzaba wa kulla shay'in ahsaynahu kitaba fazuqu falan nazidakum illa azaba. Sesungguhnya neraka jahanam itu padanya ada tempat pengintai, lagi menjadi tempat kembali bagi orang-orang yang melampaui batas. Mereka tinggal di dalamnya berabad-abad lamanya. Mereka tidak merasakan kesejukan di dalamnya dan tidak pula mendapat minuman selain daripada air yang mendidih dan nanah sebagai pembalasan yang setimpal. Sesungguhnya mereka tidak takut kepada hisab dan mereka mendustakan ayat-ayat kami dengan bersungguh-sungguh. Dan segala sesuatu telah kami catatkan dalam suatu kitab. Kerana itu rasakanlah dan kami sekali-kali tidak akan menambah kepada kamu selain daripada azab. Baik. Apabila ayat ini membicarakan tentang neraka jahanam, okey, di mana neraka jahanam ini kita tahu kedudukan neraka ini ada berapa pintu kalau ikutkan? 7. Neraka 7. Neraka jahanam bukan neraka. Neraka lah tu. Okey. Muaz.
Okey. Baik. Kita tengok. Syurga ada berapa pintu? Syurga 8. Alhamdulillah. Cepat jawab pasal nak kat syurga. Tapi janganlah tak tahu terus neraka. Dan neraka itu berapa tingkat? Berapa tingkat? Dia kata pintu tingkat lain. Okey. Baik, cuba buka surah Al-Hijr. Surah Al-Hijr, surah yang ke-14, 15, juzuk yang ke-14. Muka surat 264. Ayat yang ke-43 kita mulakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa inna jahannama lamaw'iduhum ajma'in. Laha sab'atu abwabin likulli babin minhum juz'un maqsum. Dan sesungguhnya Jahannam itu benar-benar tempat yang telah diancamkan kepada mereka, yakni pengikut-pengikut syaitan. Jahannam itu mempunyai 7 pintu. Tiap-tiap pintu telah ditetapkan untuk golongan yang tertentu dari mereka. Okey, kita beriman tanpa banyak bicara. Okey. Itu dia neraka Jahannam, 7 pintu. Disebutkan di dalam surah Al-Hijr ini neraka Jahannam 7 pintu. Yang dikaitkan dengan 7 tingkat neraka Jahannam, tingkat-tingkat itu, ya, dan tingkat-tingkat dia ke bawah, ya, tingkat-tingkat dia ke bawah. Dan bentuk neraka ini yang disebutkan oleh para ulama, dia seperti, kalau kita bicarakan, dia seperti satu benda yang boleh ditarik, seperti kawah. Kawah, tahu kawah? Tahu tak kawah? Kawah, bukan kawash. Kawah, okey. Periuk kuali, tahu kuali? Kawah tu besar. Ya, dia ada, saya pun dah tak ingat dah, dulu kecil belajar. Kawah ada yang bertelinga tu, ada yang tak bertelinga. Dia ada sebutan dia dulu. Ya, kalau nak gulai kawah, tu dia. Tengoklah kawah yang kalau dia buat gulai kat kuali je, itu bukan gulai kawah. Itu gulai kuali. Okey, baik. Di mana disebutkan bahawa dalam hadis menceritakan bagaimana bentuk neraka itu. Yang mana neraka itu dia mempunyai 70,000 ikatan, ya, ditarik. Buat masa ini kat mana neraka, wallahu alam, ilmu di sisi Allah. Ulama mengatakan tak tahu sebenarnya neraka ni di mana. Ilmu di sisi Allah. Tetapi syurga sudah ada, dah terbentang nun di sana. Subhanallah, syurga dah terbentang. Rasulullah telah melihat syurga. Ya, syurga dah terbentang. Tetapi neraka dia tidak bentuk terbentang. Dia bentuk macam periuk tu lah, macam kawah yang dikatakan itu, yang boleh ditarik. Ya, ditarik. Allah menyebutkan, waji'a yawma idzin bi jahannam yawma idzin yatadhakkarul insanu wa anna lahu dzikra. Dibawakan neraka Jahannam. Ini mengisyaratkan neraka Jahannam itu dibawa. Pada hari itu dibawakan neraka Jahannam. Maka orang-orang yang berdosa ini menyaksikan dan mereka ingin, ya, wa anna lahu dzikra, lalu mereka mendapat. Okey, waji'a yauma idzin bi jahannam yauma idzin yatadzakkarul insanu wa anna lahu dzikra. Waktu itulah mereka teringat, alangkah baik, alangkah baik, alangkah baik. Oleh kerana itu penyesalan akhirat lain. Penyesalan kita di dunia ni lain. Penyesalan di akhirat nanti lain. Penyesalan di dunia masih ada lagi ruang untuk kita bangun balik. Kalau kita terjatuh dalam perniagaan, boleh bangun balik. Kalau kena skema, boleh hidup balik. Ya, pasal apa? Masih lagi ada kekuatan. Tetapi pada hari tersebut, tak ada dah. Ya, tak ada dah. Penyesalan itu dah tak berguna. Kenapa? Tak boleh nak hidup balik, nak kuatkan balik, nak betulkan balik. Tak ada. Okay? Maka waktu itulah manusia akan merasa menyesal dan tidak ada gunanya penyesalan mereka pada hari
itu. Okey. Ini dia ayat yang menceritakan sifat-sifat neraka jahanam. Okey. Dan ianya adalah satu persoalan iman. Berhati-hati. Saya teringat bila sebut neraka jahanam ni satu je. Waktu saya kecil-kecil dulu, rajin juga baca gila-gila. Kan? Majalah gila-gila tu. Ya. Dalam tu ada satu lawak. Orang kata lawak bodoh. Kan? Apa lawak dia? Kita baca tu, dia kata, kamu takut tak neraka, kamu takut neraka jahanam? Oh, aku takutlah. Lepas tu yang A tu bertanya, kamu takut tak? Yang B kata, ya aku takut. A kata, aku tak takut. Kenapa? Kerana neraka dah jahanam. Istihza. Ingat je, walaupun dalam bentuk yang begitu dikatakan istihza, mempermainkan masalah keimanan, dia boleh jatuh kufur. Ya, tak boleh. Benda ni tak boleh nak permainkan. Dalam Islam, bab-bab yang begini tidak ada boleh nak mempermain-mainkan. Agama bukan benda untuk bersenda gurau. Ya, na'udzubillah. Itu pasal itu bab-bab yang begitu, ya, itu bersenda gurau. Apatah lagi orang yang menggunakan hadis-hadis palsu, ya, yang menipu atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun atas nama Allah. Baik. Ini di antara perkaranya yang diceritakan. Neraka jahanam itu berbentuk 7 pintu dan syurga berbentuk 8 pintu dalam hadis. Okey, dan ayat yang saya baca tadi dalam surah Al-Fajr. Kalau tak salah, surah Al-Fajr. Okey, surah Al-Fajr ayat yang ke-23, surah yang ke-89. Dalam hadis Rasulullah menceritakan neraka jahanam itu mempunyai 70,000 tali yang mengikatnya. Okey, surah Al-Fajr. Surah yang ke-89 ayat yang ke-23. Okey. Juzuk 30. Neraka jahanam itu mempunyai diikatkan dengan 70,000 tali. Pertama, beriman tanpa banyak bicara. Senang je. Alhamdulillah, kita senang sebenarnya. Yang faham Quran Sunnah ni senang je. Beriman dah lah. Okey. Kemudian pada tiap-tiap 70,000, satu tali daripada 70,000 itu, ada 70,000 malaikat yang menariknya. Jadi, 70,000 tali, berarti 70,000 satu tali itu malaikat yang menariknya. Berarti 70. Berapa Abu Muaz kira? 70,000 kali 70,000. Berapa? Entah main saham kan? Berapa? 49? 49 tu dah ada dah. Kosong-kosong tu. Banyak kosong. 4.9 juta malaikat kan? Nanti kita akan bicara. Itu pasal saya suka dalam bab ini. Beriman sudah. Alhamdulillah. Jangan ya. Bila Allah bagi nombor-nombor begini, Rasul bagi nombor-nombor begini, cukup cantik. Dia akan timbul 2 persoalan ataupun 3 golongan. Dalam bentuk nombor saja dalam Al-Quran, ya, dia akan timbul 3 golongan. Dahsyat ya. Allah nak uji begitu je. Kenapa 70,000 tak 80,000? Dia datang akal dia begitulah. Ya. Nak tengok bagaimana Allah nguji tu. Dia akan berubah orang yang beriman terus. Okey, kita tengok ya. Tengok macam mana Allah nak uji dengan nombor je. Okey, jom kita lihat pada surah Al-Mudaththir. Surah juzuk ke-29, surah yang ke-74. Okey, kita mulakan. Ayat yang ke-26. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Jumpa ya, 573. Ayat 26. Sa'uslihi saqar wa ma adraka ma saqar la tubqi wa la tadhar lawahatun lil bashar 'alaiha 19 وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا
وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا وَلَا يَرْتَابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَلِيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْكَافِرُونَ ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. Baik. Aku akan memasukkannya ke dalam neraka Saqar. Tahukah kamu apakah neraka Saqar itu? Saqar itu tidak meninggalkan dan tidak membiarkan. Neraka Saqar adalah pembakar kulit manusia. Di atasnya ada 19 malaikat penjaga. 19. La ilaha illallah. Ya, kalau kita 19, kenapa tak fullkan apa? Bulatkan 20. Itu kita. Kenapa 19 kurang kan? Kurang. Itu asal bila 99 nama Allah. Kenapa tak 100? Itu bukan urusan kita. Itu urusan kita apa dia? Iman sahaja. Okey, kita tengok ya. Allah, kita 19 malaikat. Okey, kita lihat apa dia. Dan tidaklah kami jadikan penjaga neraka itu melainkan dari malaikat. Dan tidaklah kami menjadi bilangan mereka itu melainkan untuk jadi cubaan bagi orang yang kafir, supaya orang-orang yang diberi kitab menjadi yakin, dan supaya orang yang bertambah imannya, dan supaya orang yang diberi Alkitab dan orang mukmin tidak ragu-ragu, dan supaya orang yang di dalam hatinya ada penyakit dan orang kafir mengatakan, apakah yang dikehendaki Allah dengan bilangan ini sebagai satu perumpamaan. Nampak tak? Orang Islam, orang yang ada kitab, mereka faham bila Allah turun 19, tak usah banyak bicara. Tapi orang yang ada masalah dalam hati, ya, tak kira munafik ke, keraguan dalam hati dia, dan orang kafir mempertikaikan, kenapa 19? Kenapa tak genapkan? Itu bukan urusan kita. Nampak Allah keluarkan. Allah cerita ni kan. Apakah yang... Dan orang-orang mukmin tidak ragu-ragu, dan supaya orang yang di dalam hatinya ada penyakit dan orang kafir mengatakan, apakah yang dikehendaki Allah dengan bilangan ini sebagai suatu perumpamaan. Demikianlah Allah menyesatkan orang-orang yang dikehendakinya dan memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya. Dan tidak ada yang mengetahui tentera Tuhanmu melainkan Dia, yakni Allah sendiri. Dan Saqar itu tidak lain hanyalah peringatan bagi manusia. Habis. Clear? Nampak tak? Tuan-tuan dan perempuan, dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi, ini sikap kita. Beriman tanpa banyak ragu-ragu, beriman tanpa banyak mempertikaikan. Oleh kerana itu, hadis yang berkaitan dengan jariah, hadis sahih, clear. Perbahasan kita dah dengar, ya, tentang sanad dan matan dia, ya, maka jelas hadis itu sahih. Beriman dan bagaimana itu serahkan kepada Allah. Clear? Ya, clear tak? Begitu juga dengan kedudukan nuzulnya, dalam hadis nuzulnya Allah ke langit bumi. Beriman, jangan masukkan minda kita untuk berfikir. Beriman tanpa banyak bicara. Itu urusan Allah. Setiap urusan sifat yang Allah ceritakan, sifat-sifatnya yang maha mulia, beriman, jangan banyak bicara. Beriman seperti mana yang diarahkan. Baru kita boleh jadi mustaqim. Kalau tidak, dia jadi begini. Allah ceritakan orang yang mempunyai hati bermasalah, walaupun bukan munafik, ya, hati dia ada masalah. Dia kategori dua, hati orang munafik bermasalah dan hati orang yang was-was. Dia orang beriman tapi was-was, itu pun bermasalah. Dia akan mempertikaikan. Kita tidak diajarkan
sebagai pengikut Muhammad nak mempertikaikan Rasulullah, nak mempertikaikan hadis Rasulullah yang telah jelas sahih. Kita diarahkan hanya untuk beriman, untuk ikut tanpa banyak bicara. Kalau nak lahirkan jilul Quranil Farid, generasi Al-Quran yang unik ini, maka ikutlah seperti mana para sahabat lakukan. Beriman tanpa banyak bicara. Tuan-tuan dan perempuan, di akhir zaman hanya jalan itu sahaja yang nak meletakkan kita bersama Ta'ifatun Mansurah, golongan yang berjaya. Ya Rasulullah kata, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haq. Ni dia, akan berterusan di kalangan umat aku yang akan menegakkan kebenaran. Inilah orangnya yang beriman tanpa banyak bicara, beriman dengan Allah, beriman dengan Rasulullah, hadis sahih, terus beriman tanpa banyak bicara. Kalau nak mentafsir mengikut rentak-rentak 3 generasi yang terbaik, mereka inilah yang berani, yang bertahan, ya, walau apa perintangan mereka akan bertahan, sehingga Rasulullah mengatakan, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haq la yadurruhum man khazalahum. Tidak ada siapa yang boleh memudaratkan dia hatta ya'tiyal amrullah, sehingga datang keputusan Allah, menang ataupun mati syahid. Okay? Jadi oleh kerana itu, tuan-tuan dan perempuan, kaedah-kaedah kita dengan Al-Quran dan As-Sunnah ni, itu je kaedah dia. Yang pertama, beriman. Sahih beriman. Lepas tu barulah kita melangkah step by step. Ya, supaya kita tidak lari. Kalau kita dah awal-awal hadis sahih, kita dah mempertikai, mungkin itu, mungkin ini, mungkin itu, sakitlah kita. Ya, siapa kita? Okey, baik. Kemudian Allah menceritakan lagi tentang neraka jahanam. Tadi dah kita tengok ayat yang tu, waji'a yauma idzin tadi, ayat surah Al-Fajr. Kemudian Allah nak menceritakan di antara sifat neraka jahanam ini, ya. Cuba buka di dalam surah Qaf. Okey. Surah Qaf, surah yang ke-50, juzuk ke-26. Okey. Kita mulakan ayat yang ke-27. Agak cantik sikit ayat ni. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Surah Qaf, surah 50, juzuk 26, ayat yang ke-20 mana tadi? 27 kita mulakan. Ada suatu kekurangan. Air tak ada. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. Yang bersama dia syaitan menyesatkan di dunia, berkata, ya Tuhan kami, aku tidak menyesatkannya, tetapi dialah berada dalam kesesatan yang jauh. Ini berlaku pertembungan qarin, ya, sahabat-sahabat kita, syaitan ke, lepas tu orang yang kita ambil sebagai pembantu kita, ya, macam orang politik ni ke, kan, begitulah kedudukannya. Ya, waktu di sana mereka bertolak-tolak. Ya, kita itu pasal apabila kita bersama seorang itu, berhati-hati, bukan di atas dasar ikut-ikutan. Dia sesat, kita sesat. Tak boleh begitu. Hatta dengan para ulama pun tidak boleh ikut di atas dasar ta'asub. Kita mengikut di atas dasar kebenaran. Okay? Kalau kita ikut dasar ta'asub, ustaz tu silap pun kita ikut je lah, dia tu ustaz silap. Ya? Salah besar. Bila dalil dah jelas, kita ikut juga. Salah. Okey, dalam ayat ni, ya, mereka bergaduh di depan Allah. Allah. Tak panas. Ya. Bismillah.
Kemudian Allah mengatakan, Allah berfirman, janganlah kamu bertengkar di hadapanku, padahal sesungguhnya aku dahulu telah memberi ancaman kepadamu. Keputusan di sisiku tidak dapat diubah dan aku sekali-kali tidak menganiayakan hamba-hambaku. Tu dia. Okey? Allah dah bagi tahu dah. Tak dapat diubah. Aku dah pesan kat kamu di dunia. Apa pesanan dia? Itulah daripada hadis yang sahih dan ayat Al-Quran. Dan ingatlah akan hari yang pada hari itu kami bertanya kepada neraka jahanam, apakah kamu sudah penuh? Dia menjawab, adakah masih lagi untuk ditambahkan? Subhanallah. Ya, ini di antara mengisyaratkan kemuncak kejat berlakunya di hari kiamat. Allah bertanya kepada neraka, dah penuh ke? Lalu Allah Maha mengetahui, tapi nak menceritakan di sini neraka jahanam menjawab, adakah lagi nak ditambah? Berarti dah penuh dah, nak ditambah lagi. Ya, berarti di sini datang kefahaman neraka bersifat penuh. Ya, sempit penuh, dia kecil sempit dan penuh. Ya, macam kita dulu ingat tak naik bas mini, dan ke kita? Kita ke dan. Ni zaman-zaman anak manja ni tak dan. Ya. Kita nak naik bas mini tu bertolak-tolak sempit. Siapa yang pernah naik bas Pakistan lagi lah kan? Naik bas Pakistan. Boleh lagi, boleh kan? Idram, naik. Dah lah nak pergi. Di Pakistan ni dia lain sikit. Nak naik bas orang lelaki, dia kena lari. Orang perempuan dia mahu berhenti. Orang lelaki dia tak mahu berhenti. Ya Allah, kita tahan dia berjalan lagi. Mula-mula kita tak tahu apa hal dia berjalan. Kita ingat macam Malaysia. Oh tak. Dia bila tahan tu, dia perlahan tu, berarti kita kena kejar. Lompat. Tu pasal kalau waktu tu lah panggil kita sukan Olimpik boleh menang tu. Ya, banyak acara. Lepas tu, dah penuh tu. Tak apa, naik ikut atap. Duduk atas atap. Tu special kat Pakistan. Merasalah naik atas atap bas tu, ya, polis tak tahan apa tak tahan. Okey. Nak menceritakan dalam bab itu, ya, penuh. Dihimput lagi. Yang malangnya kita ni pendek, orang Pakistan tinggi, kan. Dia angkat tu, pegang tu, muka kita kat ketiak dia. Okey. Tapi nak cerita bahawa dalam neraka ni bersifat sempit. Tetapi syurga bersifat luas seluas-luasnya. Itu pasal Allah menyebutkan syurga dengan berbagai-bagai bentuk, menceritakan keluasan syurga, maka carilah keluasan syurga. Tetapi masyarakat kita berkaitan dengan keimanan lah. Bukan masyarakat kita sendiri. Keimanan kita dengan hari akhirat tu yang tak dikuatkan dalam kita. Tak disemangatkan, dibakarkan dalam jiwa kita. Beriman. Yang yakin. Bagaimana kita yakin COVID dulu sehingga kita sanggup pakai mask, sanggup jaga penjarakan. Kita beriman walaupun COVID tu kita tak nampak, tapi kita beriman. Ini kan pula hari akhirat, ya. Memang kita tak nampak, tetapi dia dikhabarkan kepada kita, rugi kalau kita tidak beriman. Baik, kita lihat balik ayat Allah menceritakan tentang neraka jahanam ini lagi. Inna jahannama kanat mirsada. Ya. Sesungguhnya neraka jahanam padanya ada tempat pengintai. Yang ini disiagakan. Lagi mereka tempat litori nama aba, lagi menjadi tempat kembali bagi orang yang melampaui batas. Ini di antara sifat orang yang akan masuk neraka jahanam. Tuan-tuan dan perempuan, bila dikatakan neraka jahanam ini ada pemerhatinya, yakni ada penjaganya. Penjaga-penjaga neraka jahanam ini yang hanya Allah yang mengetahui. Tadi ayat yang kita baca tadi, yang 19 itu adalah di antara penjaga-penjaganya. Dan Allah ceritakan bagaimana sifat ahli-ahli neraka yang cuba nak keluar. Dia ada kategori, ya. Kita akan menyaksikan kategori neraka ni. Neraka orang kafir yang kekal untuk selama-lamanya, ada juga tingkat-tingkatan dia. Ya, tetapi disebutkan neraka tetap neraka.
Jangan kita, oh tingkatan tu agak dia special. Tak. Bila disebut neraka, tetap neraka. Berartinya seksa. Adapun ahli syurga, ya, pun ada had-had dia mengikut amalan masing-masing, yang dikatakan syurga mempunyai 100 tingkat. Mengikut amalan masing-masing, tetapi dia tetap nikmat syurga. Okey. Jadi, apabila neraka ni, manusia yang berdosa ni cuba nak keluar, ataupun jin di kalangan makhluk Allah ni yang cuba nak keluar, boleh ke keluar? Ya, kita tengok. Disebab itu ayat itu mengatakan pada neraka Jahanam ada pemerhati-pemerhatinya. Okey, cuba buka surah As-Sajdah. Surah As-Sajdah, surah yang ke-33. 33 pula. Sebentar. 32. Juzuk ke-21. Okey, kita lihat ayat yang ke-20. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ammal ladzina fasaqu fama'wahumun nar. كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. Dan adapun orang yang fasik ataupun orang yang kafir, maka tempat mereka adalah neraka. Setiap kali mereka hendak keluar daripadanya, mereka dikembalikan lagi ke dalamnya. Dan dikatakan kepada mereka, rasakanlah siksaan neraka yang dahulu kamu dustakannya. Nampak tak? Mereka nak keluar, tak boleh. Ditarik balik oleh malaikat ni, tarik balik masuk. Yalah, teknologi Allah lagi tinggi di sana bagaimana wallahu alam, tetapi itulah kedudukannya. Setiap kali nak keluar tak boleh keluar, setiap kali nak keluar tak boleh keluar. Maka semuanya derita kehidupan dia. Okey, kita lihat lagi apa yang Allah ceritakan dalam ayat ini, baik tentang penderitaan mereka. لابسين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا. Khalid bin Ma'dan berkata ayat ini, firman Allah itu labisina fiha ahqaba, dan firman illa ma syaa rabbuka, kecuali juga Rabb kamu menghendakinya dalam Hud. Ini adalah menerangkan orang. Okey, ini berkaitan dengan satu tafsir. Okey, kita lihat firman Allah. Ibnu Katsir mengatakan, mereka tinggal di dalamnya berabad-abad lamanya, yakni mereka berdiam di dalamnya beberapa waktu. Ahqab adalah jamak bagi hukbun. Hukub ia berarti rentangan waktu. Okey. Jadi mereka duduk dalam mengikut keadaan. Adapun orang kafir memang tidak akan dikeluarkan. Adapun orang yang beriman dia akan dikeluarkan. Walaupun iman dia sebesar zarah, dia mempunyai kabair yang banyak, tetapi dia akan dikeluarkan dari neraka. Ini kaedah dia. Namun ingat, jangan sudahnya keluar. Bukan begitu maksudnya. Jangan kita pandang enteng tentang neraka. Bayangkan orang dah duduk dalam syurga bersenang lenang, seseorang itu akan duduk dalam neraka untuk tempoh yang lama. Na'udzubillah. Kita kalau tengok orang dalam penjara tu, cuba cerita sedikit bagaimana dia tengok orang kat luar, begitu seronok dia, ya, tetapi dia tak boleh. Begitu juga dengan orang yang di dalam neraka. Kemudian la yadhuquna fiha bardan wala syaraba. Mereka tidak merasakan kesejukan di dalamnya, tidak pula minuman yang menyejukkan. Yakni mereka tidak menemukan kedamaian di hati mereka dan tidak mendapat minuman yang baik. Ya, ini di antara perkara yang ditekankan kepada kita, keselesaan. Neraka bukan tempat selesa.
Ya, neraka bukan tempat selesa. Dan kesejukan di sini yang dimaksudkan adalah kesejukan yang selesa. Ya, kalau sejuk sangat pun tak selesa. Pergi tempat negeri yang bersalji. Kita tengok, seronoknya kan. Bestnya main salji. Cuba pergi. Ya, cuba pergi. Aziz dah pergi belum? InsyaAllah. Ya. Kita tengok, seronoknya. Tuan-tuan dan perempuan, tengok itu adalah tengok mata kita, belum hakikatnya. Cuba duduk di sana. Saya teringat mula-mula nak dapat salji tu, ambil salji tu, buat air kepai tu. Masya Allah. Hari pertama ceria, seronok, berbaling-baling, baling-baling, kan? Hari kedua, dah mula. Hari kedua dah sekadar tengok aje kan. Hari ketiga duduk dalam kemah, tak boleh dah. Sejuk sangat-sangat. Hari keempat, ya, hari kelima, hari keenam, nak ambil wuduk dah tak larat. Main tayamum macam. Sampai tahap begitu. Tangan tu jadi beku. Itu pasal kita tengok, seronoknya main ski. Jom kita main ski. Kononnya. Itu hari pertama, kedua boleh lah. Dia macam kesnya, saya balik Mekah ni kan. Duduk hotel. Hotel 5 star. Best. 5 star. Semua seronok. Makan sedap. Hari pertama makan sedap. Hari kedua makan serupa juga lebih kurang. Hari ketiga tak ada makanan lain ke kan? Hari keempat, itulah hotel. Kalau kita nak tahu, hotel bukan duduk lama. Dia jadi sedap tu pasal kita duduk kejap. Tapi kalau dah duduk sampai 20 hari, ya, gulai terpoyak juga kita ingat. Sampai belacan juga kita ingat. Percayalah. Itu pasal orang yang pergi sana, alhamdulillah lah duduk, kita tak nafikan. Best. Istimewa lah duduk 5 star tu. Tetapi makanan itulah yang akan diulangkan. Kan itu tabiat hotel kan. Okey. Maka bersabar je lah. Waktu itulah baru nak bagi kata, kalau ada gulai terpoyak lah apalah, bawa dari Malaysia. Tak dinafikan. Ya. Okey. Dalam ni pula neraka duduk dalam keadaan terseksa. Allah ceritakan lagi ya. Okey. لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا. Mereka tidak dapat melainkan air yang mendidih dan nanah-nanah yang ditelannya. Okey, tu dia minuman ahli neraka. Allah dah cerita air yang mendidih yang memutus-mutus urat minuman dia, perut dia. Lalu dia mengharapkan air, tapi tak ada air nanah. Dan dikatakan air daging neraka itu, ahli neraka yang macam kita daging salai tu, air daging tu, air neraka tu, air diminumkan adalah air daging orang-orang yang diseksa dalam keadaan yang na'udzubillah min zalik. Tuan-tuan dan perempuan, kalau itulah peringatan Allah kepada kita, kenapa kita tak beriman dengan keyakinannya betul dan mengambil iktibar? Lihat, mereka ni ahli neraka dah tak larat, dah sangat memerlukan sedikit pun dapatlah, alhamdulillah. Tahu tak? Saya teringat pasal saya duduk Mekah lama tu, 45 hari kali ni duduk, ya. Dah tak larat nak makan dah. Kat hotel tu, tiba-tiba seorang brother tu, "Ustaz, ni sini Ustaz." Kenapa tu? Ustaz nak tak? Apa dia? Tempoyak. La ilaha illallah. Tempoyak dia bawa ke Mekah. Subhanallah. Tak cakap panjang. Pergi ambil nasi. Duduk 2 kali tambah. Tak pernah tambah. Ya. Alhamdulillah. Dapat tempoyak. Itu kira dah hari keberapa di hotel tu. Kemudian esoknya pula seorang hamba Allah, "Ustaz, mari. Ikan masin." Dia pun nak habiskan stok dia pun kan. Di Mekah. Ikan masin yang macam-macam apa? Yang biasa orang buat kailan masin tu kan. Subhanallah. Hilang nikmat dunia seisinya bila makan tu, Masya Allah kan. Ya, 2 kali tambah juga. Ikan masin dengan nasi putih saja. Tak ambil lauk lain. Ya, sedap sangat. Tuan-tuan dan perempuan, tahu tak ahli neraka bila dah sampai tahap macam tu, dah tak ada dah. Nak makan apa? Dah tak ada dah. Terpaksa. Telanlah air nanah tu, telanlah buah apa tu? Buah zakum, buah halkum lah, buah zakum kan. Di mana Allah telah menceritakan kisah-kisah ini, bagaimana ahli neraka nakkan air. Cuba buka surah Al-A'raf, ayat yang terakhir kita akan bicarakan ni.
Surah Al-A'raf, surah yang ke-7, juzuk yang ke-8, ayat yang ke-50. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jumpa ya, ayat yang ke-50, muka surat 156. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين. Dan penghuni neraka menyeru penghuni syurga, limpahkanlah kepada kami sedikit air atau makanan yang telah direzekikan Allah kepadamu. Mereka penghuni syurga menjawab, sesungguhnya Allah telah mengharamkan keduanya itu ke atas orang kafir. Mereka nak sangat, bukan nak banyak, nak sikit, tahu tak? Nak sikit saja. Tetapi minuman syurga yang Rasulullah katakan, bila seseorang itu minum, maka dia tidak akan dahaga untuk selama-lamanya. Jadi kalau dibagi kepada orang kafir, dia takkan dahaga dah dalam neraka. Oleh kerana itu dilarang, diharamkan. Makanan pun begitu. Bila diberikan makan, mereka akan rasa kekenyangan sepanjang masa, ya, keselesaan sepanjang masa, maka tidak dibenarkan. Maka waktu itulah mereka menyaksikan ahli syurga makan dengan berseronok, sedangkan dia dalam keadaan yang menghinakan. Bayangkanlah kita kan, waktu itulah kes Mekah tu menarik sekali. Kita tengok orang makan barang-barang Malaysia mereka bawa tu kan, bukan tak nak tapi malu nak minta kan, segan, ya. Tapi apa nak buat, dah kita tak bawa, nasib kita lah. Maka akhirnya, ya, bila orang offer macam itu, subhanallah, tabarakallah, ya, nikmat dunia yang terbaik waktu itu rasanya. Wallahu a'lam bisawab. Maka cukup sampai di sini, insya-Allah kita akan sambung pada pelajaran yang akan datang. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.